Bicara kes rasuah 1MDB Najib Razak bersambung 15 April. Perbicaraan itu yang sepatutnya didengar semalam ditangguhkan ke 15 April berikutan pelanjutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Perbicaraan kes berprofil tinggi melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang menghadapi pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana RM2.3 bilion milik One Malaysia Development Berhad 1MDB ditangguhkan sekali lagi. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib berkata, perbicaraan itu yang sepatutnya didengar semalam di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Esquera ditangguhkan ke 15 April berikutan perlanjutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kami menerima email dari mahkamah pada 30 Mac memaklumkan perbicaraan akan bermula pada 15 April. Katanya kepada bernama melalui mesej WhatsApp hari ini. Mahkamah sebelum ini menetapkan perbicaraan pada Mac dia itu 2 hingga 13, 19 hingga 20, 23 hingga 27 dan 30 hingga 31 serta 1 hingga 30 April dan Mei pada 4 hingga 8 dan 11 hingga 22 termasuk hari Jumaat untuk perbicaraan kes 1MDB. Mahkamah juga menetapkan sepanjang bulan Jun, Julai, Ogos, September dan Oktober termasuk hari Jumaat untuk perbicaraan kes itu. Apabila kes perbicaraan itu bersambung semula, pasukan pembelaan diketuai Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah dijangka meneruskan pemeriksaan balas ke atas saksi ke-9 pihak pendakwaan. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datuk Syarul Azral Ibrahim Helmi yang telah memberi keterangan sejak 23 September tahun lepas. Najib 67 berdepan 4 pertuduhan iaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Sumber dari bernama, kita meninjau berita daripada luar negara. Presiden Filipina arah polis tentera tembak pengingkar kuarantin. Daripada menyusahkan orang lain, lebih baik saya tanam kamu, kata Duterte dalam ucapannya lewat malam tadi. Ketika angka kematian akibat COVID semakin menghampiri 100 orang, pemimpin Filipina mengeluarkan amaran keras buat penduduk negara itu hari ini. Menurut presidennya Rodrigo Duterte, sesiapa yang ingkar terhadap arahan pihak berkuasa atau menyusahkan kaki tangan kesihatan, mereka boleh ditembak. Katanya, perbuatan sedemikian adalah jenayah yang serius dan tidak boleh dibiarkan. Keadaan semakin buruk. Sekali lagi saya maklumkan kepada kamu betapa seriusnya masalah ini dan kamu mesti dengar. Arahan saya kepada polis dan tentera, kalau ada masalah dan sekali mereka akan melawan balik dan nyawa anggota keselamatan dalam bahaya, tembak mereka sampai mati. Adakah kamu faham? Mati daripada menyusahkan. Biar saya tanam kamu, katanya seperti dipetik dari Reuters hari ini. Dia bercakap demikian dalam ucapan ke seluruh negara lewat malam tadi. Duterte memang dikenali sebagai pemimpin yang keras dan sebelum ini sudah selalu dipertikaikan kerana pendekatannya menangani isu pengedaran dada. COVID-19 sudah membunuh 96 orang, manakala 2,311 kes positif direkodkan di seluruh Filipina sejak 3 minggu lalu. Kadar jangkitan yang dilaporkan setiap hari pula mencecah ratusan orang. Menurut Duterte, penting untuk semua orang bekerjasama dan mematuhi perintah kuarantin yang dikuatkuasakan kerajaan. Terdahulu media melaporkan sejumlah penduduk di kawasan Stinggan di Manila mengadakan bantahan kerana tidak mendapat bantuan makanan yang mencukupi dari kerajaan. Beberapa kejadian kecohan juga dilaporkan. Petugas kesihatan Filipina juga berdepan dengan penderaan fizikal dan diskriminasi. Hal yang ditegaskan oleh Duterte mesti dihentikan. Kita kembali ke perkembangan berita dalam negara. Duduk rumah.
Anwar kongsi pengalaman di penjara. Presiden PKR bagaimanapun berkata PKP berbeza sama sekali dengan penjara kerana kita masih boleh melakukan pelbagai aktiviti. Presiden PKR Anwar Ibrahim berkongsi bagaimana cara beliau mengatasi kebosanan dan mengisi masa lapang ketika dipenjarakan. Perkara itu dikongsi dalam siaran langsung di Facebook beliau malam tadi susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sempena musim COVID-19. Mendedahkan jadual ketatnya di penjara Sungai Buloh, Anwar berkata beliau memastikan habis membaca satu buku dalam tempoh 2 hari, menghafal Al-Quran dan bersenam antara 45 minit hingga 1 jam sehari. Jadi badan saya tidak akan lemah, kata anggota Parlimen Port Dickson. Katanya jadualnya bermula dengan membaca Al-Quran pada jam 5 pagi, kemudian sembahyang subuh, sarapan, membaca, sembahyang zuhur dan kemudian membaca lagi. Katanya ketika PKP orang ramai masih boleh berhubung dengan anggota keluarga dan orang yang tersayang. Beliau justru meminta rakyat Malaysia bertenang. Kita boleh masak, kita boleh saling berhubung, kita boleh bercucuk tanam sedikit sebanyak. Ini berbeza sama sekali dengan di penjara, katanya. Anwar menjalani 3 kali hukuman penjara yang kesemuanya lebih 10 tahun. Beliau ditahan 20 bulan pada 1974, bawa Akta Keselamatan Dalam Negeri ketika menjadi pemimpin pelajar. Beliau juga merengkok dalam penjara selepas dihadapkan tuduhan lewat pada 1999 dan 2015. Anwar mendakwa tuduhan terhadapnya sebagai konspirasi politik. Beliau dibebaskan daripada penjara pada Mei 2018 selepas mendapat pengampunan penuh diraja. Dalam perkembangan berita yang lain, 5 lagi saksi kes bicara Papa Gomo, Syed Saddiq akan dipanggil. Bagaimanapun, Mahkamah Magistrate masih belum menetapkan tarikh baharu untuk sambung bicara. Lima lagi saksi pihak pendakwaan dijangka dipanggil memberi keterangan dalam perbicaraan blogger Papa Gomo yang menghadapi pertuduhan mengaib dan mencederakan bekas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Timbalan pendakwa raya Muhammad Hairul Ikram Hairuddin semasa dihubungi berkata perbicaraan itu dijadual bersambung semalam tetapi ditangguhkan disebabkan penutupan mahkamah selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan kerajaan mulai 18 Mac sehingga 14 April untuk mengekang penularan COVID-19. Beliau berkata bagaimanapun Mahkamah Magistrate masih belum menetapkan tarikh baharu untuk sambung bicara. Mahkamah akan menjalankan pengurusan kes sebaik sahaja PKP berakhir dan tarikh baharu perbicaraan akan diberikan pada ketika itu, kata Muhammad Hairul Ikram. Beliau juga berkata pihak pendakwaan telah memanggil 5 saksi dan 5 lagi saksi dijangka memberi keterangan di hadapan Magistrate Muhammad Nur Firdaus Rosli. Syed Saddiq 28 yang merupakan saksi ketiga telah selesai memberi keterangan pada 30 Januari. Papa Gomo 37 yang nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris diwakili Peguam Logan Narayanan dan Nik Saiful Adli Burhan. Exco Pemuda UMNO itu menghadapi pertuduhan mengaibkan kehormatan Syed Saddiq dengan menyebut perkataan kau bodoh di tepi jalan persiaran impian perdana Saujana Impian di sini pada 11.05 pagi pada 16 Februari lepas. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dia juga dituduh dengan sengaja mendatangkan kecederaan terhadap Ketua Armada Bersatu itu di bahagian leher dan bahu di tempat masa dan tarikh sama mengikut Seksyen 323 Kanun sama yang membawa hukuman penjara maksimum setahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sumber berita dari Bernama. Semua sumber berita ini dipetik daripada Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel Putra Raikal.
Untuk meneruskan bentuk sokongan anda, jangan lupa untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan juga WhatsApp. Jangan lupa untuk mengajak rakan dan teman anda untuk mensubscribe channel ini.